Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh Jumaat yang berbahagia ini, perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 59 surah Al-Baqarah. Ayat 59 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Sadaqallahul azim. Artinya, maka kami turunkan ke atas orang-orang yang berlaku zalim itu wabak penyakit dari langit disebabkan kejahatan yang mereka itu lakukan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 59 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan apabila hamba-hambanya yang menjalani hidup di muka bumi ini melakukan kezaliman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit ke muka bumi azab yang paling digeruni oleh umat manusia zaman berzaman. Itulah dia wabak penyakit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib 5 bentuk azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit ke muka bumi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit ke muka bumi angin puting beliung yang menghempas ganas, membinasakan harta benda, meragut nyawa manusia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit
ke muka bumi limpahan air hujan yang mengakibatkan banjir besar, menenggelamkan harta benda, mengorbankan nyawa manusia. Malah manusia kehilangan harta benda dan manusia juga kehilangan nyawa. Malapetaka yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit ke muka bumi angin panas, angin kering yang tidak membawa hujan, mengakibatkan kemarau panjang, memusnahkan tanaman, membunuh ternakan. Manusia berhadapan dengan krisis makanan, menyebabkan ada di kalangan manusia mati kebuluran. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Allah juga turunkan dari langit ke muka bumi panahan petir halilintar, membunuh manusia, memusnahkan harta benda. Dan yang kelima, Allah turunkan dari langit ke muka bumi wabak penyakit. Daripada 5 bentuk azab yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi, paling digeruni manusia zaman berzaman adalah yang kelima, iaitu wabak penyakit yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit ke muka bumi. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kenapa diturunkan dari langit ke muka bumi? Kerana umat manusia melakukan kezaliman. Kenapa umat manusia dianggap melakukan kezaliman? Apabila umat manusia berulang-ulang kali melakukan kejahatan. Sekali dua melakukan kejahatan masih ada kemaafan, mungkin ketelanjuran. Akan tetapi berulang-ulang kali melakukan kejahatan, bima kanu yafsuku, itu disengajakan. Berulang-ulang kali melakukan kejahatan, ianya merupakan satu kezaliman. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka kezaliman itu mengundang azab dari langit ke muka bumi. Zaman berzaman manusia cukup gerun dengan wabak penyakit yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi. Rijzam minas sama, wabak penyakit dari langit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apabila wabak penyakit diturunkan dari langit ke muka bumi, sama seperti limpahan air hujan dari langit ke muka bumi. Maka apabila dilimpahkan air hujan, gunung pun dapat, bukit bukau dapat, lembah dapat, paya pun dapat, daratan pun dapat, lautan pun dapat. Begitulah artinya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan wabak penyakit dari langit ke bumi, sama seperti dilimpahkan air hujan. Yang jahat sememangnya layak menerima
wabak yang diturunkan, yang baik, yang tak ada kena mengena pun menerima jua, kerana limpahan air hujan. Siapa sahaja di bawah meraih memperoleh. Begitu juga wabak yang diturunkan dari langit ke muka bumi. Siapa aja yang ada di muka bumi tak dapat mengelak diri, tak dapat melarikan diri. Sebab itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta dan kasih kepada umatnya yang beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa huwa lakum syahadatu. Wabak penyakit yang diturunkan dari langit ke muka bumi menimpa kamu, wahai orang yang beriman, malah membunuh kamu, wahai orang yang beriman. Kamu mati syahid, wa huwa lakum syahadatu. Diangkatkan azab kubur, dan moga-moga nanti di mahsyar sana ditabalkan, dimasyhurkan, diisytiharkan sebagai seorang syahid. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, saya ditanya oleh beberapa doktor pakar penyakit vektor. Saya pun tak tahu vektor tu apa. Akhirnya diberitahu penyakit vektor tu penyakit berjangkit, Ustaz. Oh, penyakit berjangkit. Maka saya tanya, apalah kau nak tanya dengan aku? Aku ni imam Masjid Kota Iskandar. Imam Masjid Kota Iskandar ni lebih istimewa masjid tuan-tuan. Masjid tuan-tuan ni masjid qaryah. Masjid Kota Iskandar dia tak ada qaryah. Mengharapkan si Bangladesh tu je lah. Tak ada qaryah. Jauh daripada penempatan. Jadi masjid di pusat pentadbiran. Tinggal lagi diberi kebenaran mendirikan solat fardu dan solat hari Jumaat. Tu je. Bangunan gah. Yalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dia masjid yang makmur ni, kalau masjid tu ada penempatan rumah kos rendah, makmur lah Ustaz. Kalau masjid tu tak ada penempatan rumah kos rendah, rumah high level, difficult. Ni untung Masjid Puteri Wangsa. Kalau ada rumah kos rendah, ada penempatan, ada qaryahnya, ada pemakmurnya. Maka saya pun beritahu, apalah aku nak jawab, aku bukan pandai mana. Tak, dia kata, kami telah berusaha memutuskan rantaian COVID-19. Yalah. Alhamdulillah, tahniah kerana bersungguh-sungguh frontliner bersama dengan allowance yang diterima. Tak begitu? Tak apalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berjaya memutuskan rantaian, dia kata. Tapi dia kata, walaupun rantaian dah telah diputuskan, tempat lain pula yang menerima. Macam mana dia kata COVID-19 ni dia boleh menembusi? Yalah. Saya kata tahniah, apa yang telah dilakukan terbaik. Berjaya memutuskan rantaian dan mampu mengklasifikasikan kluster-kluster untuk mudah kita mengatur cara menyekat
wabak. Yelah ustaz cakap macam gitu. Tapi dia kata kenapa? Apabila kawasan bandar kita dah kawal, ya, kawalan rapi, PKP, ada D, ada P, ada B. Tuan-tuan. Yelah. Tapi dia kata apabila bandar tu dah dikawal, kenapa luar bandar pula kena? Oh, itu senang aja jawapan. Saya kata wabak penyakit ni Allah turunkan dari langit ke muka bumi. Jadi apabila dari langit ke muka bumi, semua kena. Bandar kena, luar bandar kena, garden kena, stand garden pun kena. Oh, dia kata, adakah teorinya sama dengan yang kami belajar? Aku cakap, engkau belajar apa doktor? Belajar airborne. Oh, aku cakap setahu aku Asia. Yang aku tahu pun nak runtuh tu, kesian. Itulah lain kali bagilah tiket percuma pada aku. Tak pernahnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi dia kata airborne. Aku cakap airborne ni apa, binatang apa? Yang aku tahu Asia. Airborne tu takkan ustaz tak tahu. Dia kata udara. Coronavirus ni dia tersebar melalui udara. Saya tanya, doktor kau nampak ke? Tak nampak. Habis kau berani cakap? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tahulah ustaz. Oh, tahulah. Cakap lain kali kena ada bukti cakap zaman sekarang. Kalau nampak dia tersebar di udara, airborne, ialah dia kata itu teori lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia kata kalau begitu airborne lah ustaz. Itulah dia. Allah turunkan dari langit ke muka bumi, maka mula-mula yang kena ruangan udara. Dari udara jatuhlah ke tanah. Begitu juga dari udara jatuhlah ke permukaan air. Tak dapat mengelak kita. Apabila wabak tu mula-mula sekali kena ruangan udara, tu namanya fasadul hawa, keracunan udara. Udara beracun, udara tercemar, udara dikotori, udara dicemari, udara diracuni. Siapa yang cemar, kotor, racunkan udara? Si coronavirus itulah. Cuma kita pun tak nampak dia, dan kita pun tak nampak bentuk racun apa yang dia gunakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, dari udara jatuhlah ke tanah. Tanah pula dicemari, diracuni, dikotori. Daripada udara jatuh ke permukaan air, air pula dicemari, diracuni, dikotori. Kita tak dapat melarikan diri. Maka tuan-tuan, doktor pakar tu tanya lagi. Adalah hari tu saya pergi, namanya Surau Setia Indah. Ada doktor pakar besar gaji tau, untuk kerajaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka dia tanya lagi, habis yang kita buat sekatan jalan raya, kita buat jangan ada pergerakan. Oh, jangan ada pergerakan. Semua kalau boleh lebih banyak duduk di rumah, keluar hanya untuk keperluan terdesak sahaja. Kenapa begitu? Kerana nak mengelakkan tersebar luas. Oh, dia kata Ustaz Hanafiah pun tahu juga, nak mengelakkan tersebar luas. Yalah, tahulah. Habis kalau orang asyik keluar je, dia akan tersebar luas.
Kenapa dia tersebar luas? Orang keluar je. Aku cakap, doktor pakar pun tanya aku. Kerana apabila manusia ni bergerak, syaitan pun bergerak. Maka syaitan itulah yang menjadi pembawa, penyebar wabak penyakit. Kau faham tak aku cakap apa? Kadang-kadang bukan nak faham, dia hanya faham ada berim ke tidak. Itu. Macam penjawat awam negeri Johor dapat setengah bulan gaji, baru dia faham. Kalau tak faham aja. Yalah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini yang Rasulullah sabdakan, hadis riwayat Imam Al-Hakim, wa ta'un wahzu a'daikum minal jin. Ta'un, wabak penyakit itu merupakan senjata yang digunakan oleh musuh-musuh kamu daripada jenis jin, syaitan, untuk sebar luaskan. Jadi yang Rasulullah tak kasih orang di luar kawasan masuk dalam kawasan yang wabak sedang merebak, dan orang dalam kawasan tak dibenar keluar kawasan tu. Kenapa? Kerana kalau ada keluar masuk manusia, maka ada keluar masuk syaitan. Syaitan ni sentiasa mengekori manusia. Dah memang senarai tugas dia nak nyesatkan manusia. Di mana ada manusia, di situ ada syaitan. Maka syaitan ini dah berikrar nak bunuh manusia. Maka syaitan menyebar luaskan wabak penyakit. Wahzu a'daikum minal jin. Syaitan, jin-jin kafir itu sebar luaskan. Allah turunkan dari langit ke muka bumi, ke penempatan yang ialah penduduknya berlaku zalim. Maka penduduk tu dah tahu tempat tu, jangan keluar, duduklah dalam tu, tabah, sabar, reda. Orang yang beriman terkorban, mati syahid. Yang dekat luar, jangan masuk dalam. Tabah, sabar. Tapi apabila keluar masuk, syaitan pun keluar masuk. Syaitan tu disebar luaskan wabak penyakit. Wahzu a'daikum, senjata musuh kamu, minal jin, daripada jenis jin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah kecuali ada keperluan mendesak, itu memanglah tak dapat dielakkan. Ya, Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar hanya benarkan, ya, mereka-mereka yang tertentu sahaja memasuki kawasan wabak. Nama bandaraya itu Aimawas, juga disebut Umawas, juga disebut Amawas. Bandaraya berdekatan dengan Baitul Maqdis. Tahun 15 Hijrah, Sayyidina Umar berjaya membuka Baitul Maqdis bersama dengan bandaraya yang berdekatan dengan Baitul Maqdis, bandaraya Umawas, Aimawas. Cukup setahun telah dibuka Baitul Maqdis bersama dengan bandarayanya. Maka Sayyidina Umar nak buat lawatan kerja pada tahun 17 Hijrah. Nak buat lawatan kerja, diberitahu bandaraya Umawas yang berdekatan dengan Baitul Maqdis itu Allah timpakan wabak penyakit. Maka Sayyidina Umar batal
menyertakan lawatan. Kalau saya kan yang menyertai lawatan tu memang saya marah. Kenapa? Apabila dah tak boleh buat lawatan kerja, tak boleh claim mileage, tak boleh claim overtime. Aduh, itulah tak boleh claim baju panas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ni ceritalah. Dengarlah. Boleh dengarlah. Tak percaya tak apa. Kalau kita ni jadi ustaz untuk tabung haji, ustaz kita pun ada. Kalau kita ni jadi ustaz untuk tabung haji, macam saya dulu, puas mohon nak jadi ustaz untuk tabung haji, bertugas di Makkah maupun Madinah, mohon guna kabel. Tak dapat. Interview dah tak dapat. Saya pun kata kenapa ya? Pergi dah kursus tak dapat. Kenapa ya? Memang tuan-tuan jadi rebutan, kerana kalau kita penjawat awam dapat bertugas dengan tabung haji untuk rombongan haji, ya, untuk tabung haji lah, kita boleh dapat allowance campur plus 16,000. Banyak ni 16,000. Itu apabila kata kerana kita berada di garisan saratan, kena baca perintah am. Apabila kita berada di garisan saratan, cikgu kat belakang pun tahu. Kita berada di garisan saratan, kita boleh claim baju panas, baju sejuk, allowance kesengsaraan, macam-macam lah. Tak pandai suruh kerani, nanti upah kerani tu buatkan. Upah lah kerani 5-600. Nanti dibuatkan. Kita boleh claim 16,000 untuk 40 hari bertugas. Itu yang berebut. Boleh beli tu. Kawan aku dulu ustaz-ustaz lepas bertugas boleh beli iswara aerobik. Zaman tu lah 12 kali aku mohon, tak dapat sekali pun. Cuma boleh dapat ikut rombongan kerajaan Johor. Jadilah ikut rombongan kerajaan Johor, dapat kota je. Yang lain bayar sendiri. Dah lah, tak baik ngata-ngata. Astagfirullahaladzim. Nak cerita, tiba-tiba Sayyidina Umar buat keputusan batal lawatan kerja. Ada di kalangan sahabat Rasulullah yang tak puas hati. Kenapa batal lawatan kerja? Dah Rasulullah tak benarkan memasuki kawasan yang wabak diturunkan. Kenapa? Faham. Kalau manusia ni keluar masuk, syaitan pun keluar masuk, syaitan sebar luaskan. Syaitan sebar luaskan. Wabak, penyakit. Dah lah kita coronavirus tak nampak, syaitan pun kita tak nampak. 2 kali tak nampak. Sedar-sedar je. Batuk, lemah badan, selera makan tak ada. Positif COVID-19. Dah ada dah kawasan ni tuan-tuan yang kena COVID-19 berdekatan dengan taman tuan-tuan ni. Aku tahu malam tu kerana aku nampak ambulans datang. Kenapa ambulans datang? Kita pun tanya, doktor beritahu nombor ni ada. Tempat ustaz lah. Tempat aku positif. Positif. Ustaz tak positif ke? Janganlah cakap. Aku cakap tak baik kau ngata-ngata aku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Ahmad, ghattul ina wa auki ussiqa fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha wabaun, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tutuplah bekas-bekas makanan kamu yang berisi makanan. Tutuplah bekas-bekas minuman kamu
yang berisi air minuman. Tudunglah bekas-bekas takungan air. Tudung tong drum yang berisi air, ambil penudung dia, tutup. Tempayan yang berisi air, ambil penudung dia, tutup. Begitu juga bekas-bekas air yang kita simpan, tudung, tutup. Kenapa? Rasulullah nyatakan bahawasanya di dalam setahun ada satu malam yang mana wabak turun dari langit ke muka bumi. Dan Rasulullah tak beritahu malam apa, malam hari apa, malam Jumaat Kliwon ke, Rasulullah tak beritahu. Malam minggu ke berapa, malam bulan apa, tak ada. Yang Rasulullah nyatakan lailatan fiha yanzilu fiha wabah. Satu malam yang mana wabak turun dari langit ke muka bumi. Dengan kata lain, wabak ni diturun waktu malam. Jadi tuan-tuan, selepas berjamaah Isyak, jangan berkelam, balik terus. Kau jangan lepas solat Isyak nak main badminton lah, nak main futsal lah, nak cycling pula naik basikal malam-malam. Jangan. Jadi KKM suruh kita duduk diam rumah. Sebab itu disuruh kita, maknanya malam pukul 10 tutup. Pam minyak tutup, apa tutup. Dah orang marah. Ada tempat-tempat yang kawasan merah, Johor ni tunggu je lah, Johor Bahru. Tutup pukul 8 malam kena tutup. Kita pun marah. Habis nak beli rokok macam mana? Rokok Winston. Tak apalah, pukul 8 malam kena tutup. Kenapa kena tutup? Hadis dah sebut, waktu malam adalah waktu di mana wabak diturunkan. Wabak diturunkan. Sebab itu kena buat My Sejahtera. Nanti kita tahu sejarah perjalanan kita. Kita pergi mana? Main badminton malam-malam. Yalah, nak sihat. Siang kan ada, siang tak sempat lah bang. Banyak tender lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam Allah turunkan wabak dari langit ke muka bumi. Sebab itu Rasulullah suruh kita, dan Sayyidatina Aisyah menyatakan pada waktu senja, setengah jam sebelum maghrib, kita dah mula tutup bekas minuman yang ada air minuman, tutup bekas makanan yang ada makanan, takungan-takungan air, tong drum, tong plastik yang kita simpan air, tutup. Bermula daripada senja sampailah menjelang malam, sampailah ke pagi esok, tutup. Kerana tak pasti malam apa wabak tu turun dari langit ke muka bumi. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, yalah, Encik Said dia ada kat sini, kawan baik aku. Istimewa Runhill, bukan nak bodek lah, tapi mahal juga kadar takrif airnya kan. Cuma kelebihan Runhill SAJ ni, air-air yang telah dirawat terus masuk dalam tangki. Tangki pun tertutup. Jadi insya-Allah ada beberapa negeri, tak nak sebut tak baik, air tu dah dirawat. Kerana banyak air tu dia terpaksa letak dekat satu kolam reservoir yang memang dipagar. Lepas tu barulah dia agihkan distribution. Jadi walaupun dah dirawat tapi masih terdedah. Jadi kalau malam terdedah macam dalam kolam.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi kalau dekat masjid-masjid, kolah tu kan ada atapnya. Ada atapnya. Itulah apa yang Rasulullah sabdakan kepada kita, ada nilai-nilai kebarakatan. Ya. Tabahlah. Berapa lama? Zaman Sayyidina Umar, Bandaraya Imawas tu 2 tahun. 17 Hijrah, 18 Hijrah. Selepas 2 tahun baru Sayyidina Umar datang buat lawatan, menunjukkan bahawa wabak ni benar-benar bersih 2 tahun. Sekarang kita baru nak masuk 10 bulan. Kita ada baki setahun 2 bulan. Lama lagi. Dahlah, balik dululah. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'idin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabba Musa wa Harun wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.